Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama sekali saya ucapkan terima kasih ya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian atas kesudian meluangkan masa pada hari ini untuk kita bersama-sama dalam satu sesi BOP, yang mana sesi ini merupakan satu sesi yang memberi peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk untuk menimba pengalaman ya sebagai seorang perunding takaful, dan juga di samping itu dapat menjana pendapatan yang lumayan. Okey. Dan saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana memberi ruang dan peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya untuk mencari kelainan, untuk mencari sesuatu yang orang kata apa di luar orang kata sesuatu yang orang kata apa sesuatu yang rare lah. Rare pun tak rare juga, tapi memberi peluang untuk mencari kelainan. Mencari kelainan dalam diri ya. Tak apa dikala kita apa ni orang makan gaji saja, tapi kita mencari peluang lain untuk menambahkan pendapatan kita. Baik, insya-Allah pada malam ini, pada hari ini saya akan terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan apakah kelebihan sebagai perunding takaful. Baik. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya Muhammad Firdaus bin Ar-Azmi. Saya merupakan wealth planner dalam grup Badak Empire Agency dan saya telah berkecimpung di dalam bidang takaful ini selama 10 tahun. Ya. Dan saya bermula pada zaman saya belajar di di IPT. Yang mana yang merekrut saya, yang mengajak saya untuk berkecimpung dalam bidang takaful ini adalah ketua saya sendiri, iaitu Tuan Muhammad Rashdan. Yang mana dia yang mengajak saya untuk menceburkan diri dalam bidang takaful ni. Pada mulanya saya tak tahu apa benda sebenarnya bisnes takaful ni, tapi saya cuba cabar diri saya memberanikan diri saya untuk saya kata terjun dalam bidang ni. Walaupun orang kata apa, background saya adalah background undang-undang, tapi saya orang katakan lari daripada skop apa yang saya belajar, tapi saya cabar diri saya untuk terjun dalam bidang ni, seterusnya menggapai kejayaan dalam bidang takaful ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk membuka minda kita, kerana kita punya minda ni boleh ibaratkan sebagai payung terjun. Okey. Kalau kita tidak buka payung terjun kita, kalau masa kita terjun tu kita tak buka payung terjun kita, apa akan jadi? Maknanya kita akan orang kata matilah. Tapi kalau kata kita buka payung terjun kita, kita buka payung terjun dan payung itu terbuka luas, so kita dapat mendarat ataupun kita dapat menyelamatkan diri kita daripada bahaya. Jadi dalam konteks ini, buka minda kita supaya apa sahaja yang akan disampaikan ini masuk ke dalam fikiran kita, dan kita akan kata absorb. Kita akan absorb apa sahaja ilmu yang bakal kita kongsikan pada malam ini, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mulakan dengan pembincangan kita pada saya malam ini adalah dengan kitaran kehidupan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kitaran kehidupan kita ni kita ada 3 fasa. Yang pertama kita panggil dia fasa asas. Yang mana fasa asas ni bermula lah daripada kita kecil, pada kita bayi, sehinggalah kita mencapai pada umur 18 tahun. Yang mana dalam proses itu kita belajar, daripada bayi kita belajar, kita merangkak,
kan, kita mencari apa tu kata, kita explore apa yang kita nak lakukan pada waktu asas ini. Okey, dan kemudiannya selepas kita habis belajar, okey, pada waktu asas tu kita belum lagi masuk ke fasa yang mana untuk kenal kehidupan. Tapi bila dah masuk pada fasa pembangunan, okey, inilah fasa yang kata kita akan kenal apa itu dunia. Yang mana pada waktu inilah kita mencari kerja, kita menimba pengalaman kita bekerja, dan macam-macam lagi untuk kita cari duit sebanyak mungkin, dan juga kita lakukan apa saja yang kita nak pada waktu pembangunan ini. Okey, dan akhir sekali ialah fasa penyelenggaraan atau kita panggil fasa maintenance. Okey. Okey, yang mana fasa maintenance ni ialah kita orang kata tidak perlu apa-apa dah. Okey, kita hanya orang kata ibarat macam kereta, sebuah kereta tu kita dah pakai, kita dah bawa jauh-jauh dan hanya kita perlukan maintenance yang baik. Kalau kata kita maintain kereta tu dengan secara berkala, okey, bermakna kereta kita itu akan kekal lama lah. Tapi kalau kata kita servis kereta tu pun kejap servis, ikut on time, kejap tak on time, kemungkinan kereta kita itu akan mengalami kerosakan. Begitu juga pada fasa penyelenggaraan ini. Yang mana kita perlu selenggara diri kita, kita perlu kuatkan diri kita perlu pada masa ni kita tak perlu berfikirkan tentang pekerjaan dah. Kita persiapkan diri kita untuk menghadapi hari tua dan juga untuk menghadapi hari yang kata bagi orang Islam ialah semestinya hari akhirat lah. Okey. Baik. Peringkat asas kita sudah berakhir. Okey. Yang mana kita dah melaluinya. Kalau macam saya dah 36 tahun. Saya dah lalui 36 tahun. Saya dah lepas pada asas-asas, peringkat asas. Begitu juga tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan pun dah melepasi peringkat asas. Okey. Dan memang dah tak boleh ubah dah. Okey, tuan-tuan dan perempuan dah tak boleh kembali kepada zaman tuan-tuan dan perempuan masa kecil, sekarang ni tuan-tuan dan perempuan hanya mampu untuk mengubah sekarang. Okey, dan tuan-tuan dan perempuan boleh memilih apa yang tuan-tuan nak pada waktu tua tu, dan apa yang tuan-tuan dan perempuan decide pada hari ini akan menentukan apa yang akan berlaku pada masa akan datang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik. Kita semua ada impian, betul? Dan tuan-tuan ada impian. Saya juga ada impian. Okey. Dan antara impian-impiannya ramailah yang suka nak melancong, memiliki rumah besar, memiliki kereta impian, duit yang banyak dan sebagainya. Okey. Dan adakah apa yang anda inginkan berlaku seperti anda yang anda impikan sekarang? Okey. Kita bercakap berkenaan dengan masalah pengangguran di kalangan para siswa sekarang. Ramai sangat siswa yang menganggur, habis belajar tapi tidak ada kerja. Memang melambak sekarang ni orang kata. Jadi orang kata ijazah tu orang kata bukanlah satu lesen yang kata confirm kita akan dapat kerja. Seperti saya jugalah. Saya buat contoh seperti saya. Saya walaupun saya seorang graduan undang-undang, tetapi saya tidak dibenarkan untuk beramal di mahkamah di Malaysia. Sebab kenapa? Sebab saya punya ijazah tidak ada iktiraf. Tidak iktiraf pada waktu saya. Bagi junior-junior saya sekarang ni, alhamdulillah mereka dah iktiraf dan mereka beramal sebagai peguam cara dan peguam bela di mahkamah-mahkamah di Malaysia. Tapi bagi batch saya,
Kami terpaksa struggle, okey. Ada yang menjadi lecturer, ada yang macam-macam lagi lah. Yang apa tu, yang bekerja di luar bidang pun ada, termasuk saya sendirilah. So saya lari daripada bidang yang saya ceburi dan saya terjun dalam bidang takaful ni. Mak kata ijazah ini bukan satu benda yang orang kata tiket tiket untuk masuk bekerja. Okey, semuanya bergantung kepada rezeki masing-masing. Baik. Kita lihat purata gaji siswazah pada waktu kini. Okey. Kita kata sekarang ni graduan ijazah ataupun diploma, okey, gaji mereka sebenarnya tidak setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Sebagai contoh saya ambil gaji sebagai graduan diploma, okey, starting gaji dia bermula dengan 1,000 lebih ke atas. Okey, 1,000 lebih. 1,000 lebih. Dan 2,000 tu bila campur dengan allowance dan sebagainya lah. Dengan gaji pokok dia 1,000 lebih. Itu tawaran kepada gaji kepada graduan diploma. Okey, bagi ijazah pula mereka bermula 1,800 sehingga kepada 3,000. Okey. Okay, contoh saya ambil contoh lagi adalah doktor. Doktor kita nampak macam gaji mereka, diorang banyak kan. Gaji diorang macam sampai 5-6 ribu gaji. Sebenarnya 5-6 ribu tu termasuk allowance kritikal dan sebagainya. Kalau ikut gaji pokok diorang baru 3,000 lebih. Tuan bayangkan kalau kata tidak ada allowance dan sebagainya, kemungkinan gaji seorang doktor hanya 3,000 lebih sahaja. Bagaimana nak ni, apa kata, nak mengumpulkan dana bersara dengan gaji yang rendah kan? Sampai kata terpaksalah kata bekerja siang malam kumpul dana bersara kan? Pagi kerja sekian-sekian, malam kerja lain-lain pula kan? Sebab ni nak menampung kehidupan pada masa tua. Jadi kita kalau boleh nak mengelakkanlah daripada berlaku situasi sedemikian. Kalau boleh gaji kita dapat, apa yang kita kumpul ni dapat menampung kehidupan kita pada waktu tua nanti. Kita tak nak menjadi macam selepas berjuang 30 tahun, anda hanya belanja RM475 sebulan. Adakah anda rela untuk untuk hidup dengan RM475 sebulan? Sebelum ni kita bekerja, kita dengan gaji 2,000 lebih, 3,000 lebih, tapi bila kita bersara nanti hanya tak sampai 1,000 sebulan gaji kita. Sebenarnya kita dah biasa hidup dengan dengan komitmen 1,000 sebulan, 2,000 sebulan, tiba-tiba terpaksa cut off dan belanja sebanyak 400 lebih sebulan. Itu realiti yang berlaku. Baik, kita tengok pada statistik pendapatan orang Melayu di Malaysia. Okey. Hanya 20% daripada kalangan orang Melayu Malaysia yang berpendapatan 10,000 ke atas. Okey, ini kita panggil dia sebagai T20. Okey. Okey, bagi yang berpendapatan 4,000 sebulan, okey, yang ini kita panggil M40, ialah sebanyak 40%. Okey. Dan bagi yang berpendapatan 1,600, okey, 1,600 sebulan sebanyak 40%. Yang ini kita golongkan sebagai B40. Jadi di mana kedudukan kita? Adakah kita sekarang berada di T20 ataupun M40 ataupun B40? Kalau ikut pada waktu sekarang ni, M40 pun belum tentu lagi berada di M40. Ramai dalam situasi sekarang ni daripada M40 ataupun daripada T20 turun kepada M40. Daripada M40 turun kepada B40. Tapi kalau B40 lagilah turun kepada
taraf miskin ataupun taraf miskin tegar, orang kata. Adakah sebagaimana yang kita impikan? Adakah gaji jadi tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan impikan? Kalau itu yang tuan-tuan impikan, tahniah saya ucapkan. Tapi bagaimana kalau apa yang kita impikan, gaji yang banyak tak sebagaimana yang kita harapkan? Apa yang jadi? Baik. Jadi kalaulah kata tidak sebagaimana yang kita impikan, apa puncanya? Baik. Puncanya ialah kita bekerja untuk menunaikan impian orang lain. Kita bekerja siang malam dengan bayaran gaji sebanyak 3,000 sebulan, 4,000 sebulan adalah kerana kita nak menunaikan impian orang lain. Itu impian syarikat kita. Syarikat kita nak mencapai satu impian untuk menjadi sebuah syarikat yang hebat apa semua. Dan kita bekerja bersungguh-sungguh dan kita dibayar gaji sebanyak RM3,000 sebulan untuk kita merealisasikan impian syarikat tersebut. Dan syarikat tu dimiliki oleh individu. Individu, itu CEO. Dan CEO ni yang berimpian mahu syarikat beliau sekian-sekian dan dia mengupah tuan-tuan dan puan-puan untuk merealisasikan impian dia. Itu yang dimaksudkan tuan-tuan bekerja untuk menunaikan impian orang lain. Jadi, bila kita nak menunaikan impian kita, kan? Jadi anda telah menyewakan seluruh potensi masa dan kebiasaan anda untuk mengkayakan majikan anda. Bukan kita nak kayakan dia sendiri. Kita jangan bandingkan dengan CEO ataupun yang top management lah. Dia orang tu memang gaji yang tinggi. Tapi kita sekarang ni sebagai masyarakat marhain yang bergaji sekitar dalam 5,000, 4,000 ke 3,000 ke bawah, okey, kita sewakan seluruh potensi kita dan kebijaksanaan kita untuk kita mengkayakan majikan kita. Tapi bukan untuk mengkayakan diri kita sendiri. Jadi, saya hari ini nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekarang gunakan seluruh potensi, masa dan kebijaksanaan anda untuk mengkayakan diri anda sendiri. Bagaimana? Jadi bos diri, mulakan perniagaan. Macam mana nak mula perniagaan? Okey. Kenapa kita perlu buat bisnes? Okey. Kita segala komitmen apa yang kita perlukan apa yang kita buat, apa yang kita impikan semua memerlukan wang. Okey. Contohnya, kita ada komitmen. Seluruh komitmen kita memerlukan pendapatan kita. Okey, mana kita punya rumah perlukan duit. Kereta perlukan duit. Kesihatan kita perlukan duit. Telefon kita perlukan duit dan makan minum kita perlukan duit. Semua perlukan duit. Okey. Jadi sekiranya pendapatan kita nak cukup-cukup makan, agak-agak dapat tak kita menampung keseluruhan komitmen yang kita ada? Ataupun adakah dengan pendapatan yang kita ada sekarang ni cukup untuk memberikan impian yang tuan-tuan dan puan-puan telah untuk merealisasikan impian dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Adakah cukup? Baik. Sebab itulah kita perlukan satu kelainan. Kita buat extra income melalui perniagaan. Baik. Ini yang berlaku. Kos sara hidup naik. Harga minyak naik.
inflasi melambung dan sebagainya. Ini realiti yang berlaku pada waktu sekarang. Walaupun dengan gaji yang kita ada sekarang ni, belum tentu lagi gaji 3,000 kita sekarang ni cukup untuk menampung kos-kos kehidupan kita. Dengan kalau contohnya, tuan-tuan dan perempuan berada di KL dengan gaji 3,000, tuan-tuan dan perempuan dikategorikan sebagai miskin bandar. Kalau tuan-tuan bergaji 2,000, bagi 1,000 apatah lagi. Dikategorikan sebagai miskin tegah. Berbanding dengan kata di tempat lain lah. Okay, contoh di Pahang, di Kelantan, di Terengganu dan sebagainya. Okey. Walaupun kita bergaji besar di Kuala Lumpur, kita tetap dikategorikan sebagai sama ada sebagai miskin bandar ataupun pertengahan. Okey. Dan pada waktu sekarang ni, dalam waktu pandemik ini, ramai yang terjejas pendapatan mereka. Ada yang dipotong gaji, separuh gaji, 50% gaji. Ada yang dipotong 30%, 70% gaji, tinggal 30%. Dan ada yang diberhentikan kerja. Sebagai contoh, rakan-rakan kita yang berkhidmat di dalam industri penerbangan, ramai yang kehilangan kerja. Termasuk sekali juruterbang. Mereka selepas saja COVID melanda, industri penerbangan ditangguhkan, maka ramai juruterbang dan kabin kru yang terpaksa diberhentikan kerana syarikat tidak mampu untuk membayar gaji mereka. Jadi sekarang tuan-tuan dan puan-puan nampak, okey, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan sedar realiti yang berlaku sekarang. Okey. Kalau tuan-tuan sedar dan berminat buat bisnes, tapi nak buat bisnes apa? Okey, hari ini saya akan tunjukkan bisnes apa yang sesuai pada waktu pandemik sekarang ini. Baik. Antara jenis-jenis, okey, bisnes yang perlu tuan-tuan dan puan-puan ambil kira ialah saya letakkan, saya klasifikasikan apa ni, saya kategorikan sebagai 3M. Okey. Kita tengok dari segi masa, dari segi modal dan juga dari segi market, pasaran. Dari segi masa, kita cari bisnes yang mempunyai masa yang fleksibel. Yang mana di samping kita bekerja, kita boleh juga buat pekerjaan perniagaan itu pada waktu bila-bila sahaja. Okey, yang kedua, modal. Modal, kita cari, semestinya kita cari modal bisnes yang bermodal modal rendah tapi memberi pendapatan yang lumayan. Dan juga modal yang rendah dan kurang berisiko. Dan juga market atau pasaran yang mana mempunyai potensi yang begitu luas dan juga mempunyai high demand. Okey, high demand di kalangan dalam pasaran sekarang. Okey. Jadi bisnes apa yang sesuai? Bisnes takaful yang sesuai. Kerana bisnes takaful ini memenuhi kriteria 3M. Apa dia? Yang pertama, masa yang fleksibel. Yang mana tuan-tuan dan perempuan boleh melakukan aktiviti takaful ini pada bila-bila masa. Tak kisahlah pada waktu pagi ke, pada waktu tengah hari ke, petang atau malam. Tidak ada masalah. Bagi sebagai contoh, tuan-tuan dan perempuan sekarang bekerja hakiki. Di samping tuan-tuan bekerja hakiki pun, tuan-tuan dan perempuan boleh melakukan bisnes takaful. Tidak ada masalah. Kerana ramai yang kata menunjukkan pencapaian memberangsangkan walaupun bekerja secara part-time dalam bidang takaful. Okey. Yang kedua, kenapa bisnes takaful itu memenuhi kriteria 3M ini? Kerana bisnes takaful mula dengan modal yang rendah. Okey. Hanya RM80 untuk tuan-tuan dan puan-puan seat exam dan RM30 untuk bayaran kontrak. Itu saja.
Yang selebihnya ialah nanti kita cerita. Dah kita semua kan? Jadi kita cerita selepas tuan-tuan dan perempuan dikontrak sebagai perunding takaful. Baik, yang seterusnya, market yang sangat luas. Takaful ni market dia masih lagi belum mencapai kepada tahap maksimum. Masih lagi luas. Masih lagi tuan-tuan dan perempuan boleh terokai. Kerana apa? Kerana di luar sana masih lagi ramai orang yang belum memiliki takaful ataupun memiliki takaful tetapi tidak memenuhi keperluan kehidupan mereka. Baik. Arwah Allahyarham Profesor Diraja Ungku Aziz pernah berkata yang mana bisnes yang kata paling untung dan boleh dikatakan tidak menggunakan modal ialah bisnes insurans ataupun takaful. Itu yang dikatakan oleh Profesor Ungku Aziz, arwah Profesor Ungku Aziz. Yang berani pada waktu dulu, sewaktu mana bisnes insurans baru naik, bisnes itulah antara bisnes yang orang kata paling canggih, tak guna modal, tapi dapat untung banyak. Siapa nak bagi? Cuba tuan-tuan dan puan-puan senaraikan kepada saya, bisnes apa yang tidak menggunakan modal tetapi boleh beri pendapatan yang lumayan. Baik. Dan juga bisnes takaful merupakan satu bisnes yang kalis krisis ekonomi. Yang mana kita lihat pasaran takaful semakin naik, semakin meningkat. Dan sememangnya pasaran takaful begitu memberikan satu potensi yang positif terhadap ekonomi negara. Okey. Di Malaysia, pendubusan takaful tidak sampai lagi kepada apa yang kita harapkan. Sekarang ni hanya 14.5% daripada rakyat Malaysia yang memiliki perlindungan takaful. Jadi persentage atau peratusan ini masih lagi rendah. Yang tuan-tuan dan perempuan ada peluang yang besar yang tuan-tuan dan perempuan boleh terokai. Tuan-tuan dan perempuan boleh orang kata rebut peluang ni untuk mentakafulkan yang selain daripada 14.5%. Masih luas. Masih ramai yang belum memiliki takaful. Dan juga hanya 90% daripada rakyat Malaysia kita yang memiliki insurans dan takaful di bawah kadar sebenar. Okey. Purata RM50,000 sebulan. RM50,000 purata perlindungan. Bermakna purata ini ialah dikatakan sebagai underinsured ataupun undercover. Undercoverage. Maknanya tidak memenuhi keperluan sebenar mereka. Okey. Sebagai contoh. Katakanlah gaji dia setahun 24,000. Okey. Dan dia ada takaful, tapi takaful hanya 50,000 sahaja. Baik. Andai kata berlaku apa-apa kepada dia, 50,000 itu bertahan berapa lama? Hanya bertahan 2 tahun sahaja. Tetapi family dia takkan nak hidup 2 tahun. Betul tak? Jadi itu yang dikategorikan sebagai under coverage. Baik, seterusnya. Kita lihat pada pendapatan per kapita, pendapatan kasar per kapita. Rakyat Malaysia berpendapatan 32,000 setahun. Pendapatan kasar. Kalau dibahagikan per 12 bulan, lebih kurang dalam 2,000 lebih.
menghampiri 3,000. Jadi kalau berlaku apa-apa kepada mereka, kalau katakan dengan purata penyungan sebanyak 50,000 sahaja, keluarga individu tersebut hanya mampu bertahan selama setahun lebih sahaja. Jadi inilah kerja kita untuk menyedarkan orang ramai di luar sana supaya memiliki perlindungan mengikut keperluan mereka sendiri. Baik, jadi saya perlukan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, untuk kita sama-sama berdakwah, menyampaikan kelebihan dan keperluan dan kepentingan memiliki takaful. Kerana kita lihat pada masyarakat Melayu sendirilah. Kita tak perlu tengok jauh. Kita tak perlu tengok pada China dan India. Kerana mereka mempunyai kesedaran yang tinggi berkenaan dengan insurans. Tetapi masyarakat Melayu kita masih lagi rendah berkenaan dengan kesedaran berkenaan takaful ini. Jadi, kami memerlukan anda, memerlukan tuan-tuan puan-puan sekalian, untuk bersama-sama kami, kita sebarkan dakwah takaful kita kepada orang Melayu dan orang Islam, supaya ekonomi orang-orang kita ni setaraf dengan bangsa-bangsa lain. Baik. Kita beralih kepada keperluan takaful. Alright. Ada beberapa kategori, ya, keperluan takaful. Dan setiap orang memiliki keperluan takaful yang berbeza. Ya. Yang pertama, kita lihat dari segi perlindungan pendapatan. Yang mana kita wujudkan pendapatan yang berterusan kepada individu tersebut seandainya berlaku musibah hilang upaya. Okey. Dan juga kedua, perlindungan keluarga, yang mana kita sediakan satu dana untuk mereka survive seandainya individu yang diharapkan oleh mereka itu meninggal dunia. Okey. Jadi kita sediakan perlindungan keluarga supaya keluarga tersebut tidak terkapai-kapai dan mampu survive dengan sendiri tanpa masalah kewangan. Yang ketiga, perlindungan kesihatan. Yang mana perlindungan kesihatan ini kita cover dari sudut kos perubatan. Ya, yang mana kita tahu kos perubatan sekarang ni semakin lama semakin tinggi. Ya. Dengan sekali masuk hospital, sekali buat operation, makan kos berpuluh-puluh hatta sampai ke beratus-ratus ribu. Okey. So perlukan juga perlindungan kesihatan. Begitu juga dengan perlindungan perancangan pendidikan. Ya. Kita buat satu perancangan pendidikan untuk anak-anak pada masa hadapan. Seandainya berlaku apa-apa kepada penyimpan tersebut, tetap ia diteruskan. Maknanya matlamat ia untuk menyimpan pendidikan anak-anak itu tercapai. Okey. Ada juga keperluan takaful untuk mencipta kekayaan, yang mana dia dah well established, tetapi beliau ambil juga takaful, okey, untuk wujudkan pendapatan berterusan tanpa menjejaskan aset-aset yang dia ada sekarang. Dan juga ada orang yang buat takaful untuk penghapusan hutang. Dengan takaful, mereka boleh membuat satu program pengurusan hutang. Okey, kalau ada hutang rumah, dia create satu takaful untuk selesaikan hutang-hutang rumah dia. Ataupun ada hutang kereta dan sebagainya. Dengan program ini, mereka boleh selesaikan tanpa melibatkan ahli keluarga yang lain. Dan juga ada yang membuat perancangan persaraan melalui takaful. Mereka membina satu dana dalam takaful sebagai persediaan
menjelang hari persaraan mereka pada masa hadapan. Baik. Sebagai contoh, kita ambil hilang punca pendapatan. Okey. Andai katalah tidak ada apa-apa perlindungan takaful, pada siapa kita nak harapkan? Mohon sumbangan awam. Sanggup untuk kita mohon sumbangan awam? Ini realitinya. Sebanyak berlaku. Bila kita sakit dan kita tidak mampu untuk menanggung kos perawatan kita, kita terpaksa tebalkan muka untuk memohon sumbangan orang ramai. Kita paparkan di dalam Facebook tentang kos yang kita terpaksa pikul dan tanggung. Tapi apa yang kita dapat? Kita hanya dapat likes, komen dan share. Itu saja. Ada pun mungkin kos rawatan yang kita harapkan dapat ditanggung, tak dapat ditanggung oleh kita dengan cara sedemikian. Dan adakah menjadi masalah besar bila kita hilang pendapatan? Cuba tanya diri tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masalah besar tak? Kalau sekarang tuan-tuan dan puan-puan hilang pendapatan tuan-tuan dan puan-puan akibat penyakit kritikal ataupun akibat hilang upaya, kita tengok video ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lihat macam mana penderitaan yang dialami oleh seorang penanggung kepada keluarga, yang mana beliau sendiri risau. Pendapatan dah tak ada. Terpaksa bergantung kepada anaknya yang bekerja. Dan beliau sendiri mempunyai anak-anak yang kecil lagi. Bagaimana masa depan anak mereka? Itulah yang menjadi tanggungjawab kita. Dan sebab itulah saya ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk selamatkan orang di sekeliling kita daripada musibah kewangan melalui perjuangan takaful. Baik tuan-tuan dan puan-puan, dalam Zurich takaful, kita ada beberapa step untuk kita berjaya. Yang pertama kita akan mulakan dengan wealth planner. Kemudian kita naik satu langkah lagi kepada executive planner. Kemudian kita boleh melangkah kepada step sebagai ketua ataupun sebagai agency manager. Dan step seterusnya ialah kita melangkah sebagai chief agency manager. Yang mana setiap step-step ini mempunyai kelebihannya tersendiri. Tuan-tuan perempuan boleh lihat sendiri. Apakah potensi seandainya tuan-tuan perempuan berada di wealth planner? Apakah potensi tuan-tuan perempuan masa berada di executive planner? Apakah potensi tuan-tuan perempuan masa agency manager dan juga chief agency manager? Dari segi potensi pendapatan tahunan pun berbeza. Jika di wealth planner, tuan-tuan dan perempuan boleh mencapai sehingga 50,000 dan ke atas setahun. Begitu juga executive planner, pendapatan 90,000 tahun dan ke atas. Agency manager lagi banyak, 150,000 dan ke atas. Chief agency manager lebih banyak daripada itu. Tetapi 350,000, 150,000, 90,000, 50,000 ini adalah angka semata-mata. Tuan-tuan dan perempuan boleh mencapai lebih lagi daripada ini seandainya tuan-tuan dan perempuan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk berjaya
di dalam bidang takaful. Macam mana nak jadi income? Sebagai contoh, saya tunjukkan. Sebab kita membuat promosi kepada klien kita dengan cara RM100 dan klien kita bersetuju untuk mengambil. Okey. Komisen permulaan ialah sebanyak 40%. Okey. Seorang ambil RM100 bersamaan dengan RM40 komisen, tuan-tuan puan. Okey, dalam takaful kita panggil seorang masuk sebagai klien kita panggil kes. Okey, satu kes. Okey, sebagai contoh. Pada Januari, tuan-tuan dan puan-puan lakukan 10 kes. Okey. 10 kali RM40 bersamaan dengan 400 untuk bulan Januari. Kemudian pada bulan Februari, tuan-tuan dan puan-puan buat perkara yang sama. 10 kes juga. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan ada pertambahan lagi RM400, menjadikannya RM800. Seterusnya, pun pada bulan yang sama, tuan-tuan dan puan-puan buat lagi 10 kes, tuan-tuan dan puan-puan ada pertambahan lagi RM400, menjadikannya RM1,200. Begitu juga April, Mei dan Jun. Setiap bulan ada pertambahan. Okey? Okey, sebagai contoh. Okey, pada bulan April juga 10 kes. Tuan-tuan dan puan-puan ada pertambahan sebanyak RM400, menjadikan RM1,600. Pada bulan 5, tuan-tuan dan puan-puan tak dapat buat 10 kes. Tuan-tuan dan puan-puan dapat buat 2 kes je. So berlaku penambahan sebanyak RM80 saja, menjadikannya RM1,680. Masih lagi bertambah, tidak berkurang. Tapi pada bulan Jun, okey, tuan-tuan dan puan-puan punya semangat yang kuat untuk mencapai kejayaan dengan pantas. Tuan-tuan dan puan-puan buat 18 kes. Tuan-tuan dan puan-puan menambah pendapatan tuan-tuan dan puan-puan sebanyak RM720 dan menjadikannya sebanyak RM2,400 dalam tempoh 6 bulan. Dalam tempoh 6 bulan sahaja, tuan-tuan dan puan-puan dapat menjana pendapatan sebanyak RM2,400. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan. Dengan modal yang rendah, tetapi tuan-tuan dan puan-puan mampu mencapai pendapatan yang lumayan dalam masa yang singkat. Baik, seterusnya kita lihat. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan mempunyai realiti tu. Tuan-tuan dan puan-puan nak settle ke hutang kereta. Sebagai contoh. Mari kita lihat. 800, kita ambil 800 sebulan. Okey. Macam mana cara dia? 800 sebulan tu, kalau tuan-tuan dan puan-puan bahagikan dengan RM40 komisen satu kes, bermakna tuan-tuan dan puan-puan hanya perlukan 20 kes sahaja untuk tuan-tuan settlekan installment kereta tuan-tuan, installment bulanan tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Jadi, berapa lama nak settle kereta? Terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan yang tentukan. 4 bulan. Bagi contoh, kita ambil. Bulan Januari, tuan-tuan dan puan-puan buat 5 kes. So, ada RM200 komisen permulaan. Kemudian pada waktu sama, pada bulan Februari pula, pun sama 5 kes. Tuan-tuan dan puan-puan tambah lagi RM200, menjadikan RM400. Bulan 5 pun 5 kes. Tambah lagi RM200, menjadikan dia RM600. Bulan kelima, bulan keempat, April, tambah lagi 5 kes juga. Menjadikannya tambahan RM200 dan keseluruhan menjadi RM800 sebulan. Settle installment kita tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan tambah lagi, bulan 5, 5 kes. Tambah lagi, menjadikan RM1,000. Dan bulan Jun, tuan-tuan dan puan-puan tambah 7 kes. Ada surplus kat situ. Mana? Tambah lagi RM280.
menjadikannya 1280. So, tuan-tuan dan puan ada lebihan lagi. Ada lebihan RM420 lagi. Nah, itu tuan-tuan dan puan boleh gunakan apa saja yang tuan-tuan dan puan nak. Baik. Nak settlekan sebulan pun tak ada masalah. Tuan-tuan dan puan cari 20 kes dalam masa sebulan. Settle. RM800 sebulan untuk bayar installment kereta tuan-tuan dan puan. Okey. Pendapatan takaful ni, okey, kita gunakan konsep snowball. Okey, faham snowball Kalau tuan-tuan perempuan dah pernah pergi main salji ke apa semua, daripada kecil, kita golek, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Begitu juga dengan pendapatan di takaful. Permulahan kecil, kemudian naik sikit, berkembang. Menjadikan dia semakin banyak pendapatan total perempuan. Baik. Timbul pula isu, tuan-tuan perempuan berminat nak jadi konsultan, tapi musim COVID ni macam mana nak cerita dekat prospek? Okey. Jangan risau. Kami di Zurich Takaful sediakan bermacam-macam kemudahan untuk tuan-tuan dan puan-puan capai apa yang tuan-tuan dan puan-puan inginkan. Okey. Di Zurich Takaful, kita sediakan bermacam-macam platform. Kita ada Facebook, yang mana Facebook ini adalah bukan group support yang kita boleh cari apa saja ilmu yang kita nak. Dan juga kita ada Isolite untuk kita submit case. Kita ada SMS untuk kita pantau klien-klien kita. Dan juga kemudahan untuk klien. Kita ada My Zurich Life, yang mana klien tuan-tuan dan perempuan juga boleh monitor diorang punya sijil sendiri. Dan juga kita ada e-submission, kita ada e-certificate, yang mana kita tak perlu dah bagi physical certificate kepada klien kita. Hanya dengan langkah kita bagi secara soft copy. Begitu juga kita ada e-statement dan juga e-payment. Dan juga tak terlupa e-notice. Semua platform ini disediakan oleh Zurich Takaful untuk kemudahan kita sebagai perunding takaful. Dan juga kita boleh melakukan online consultation dengan klien kita. Sekarang musim zaman teknologi, zaman di hujung jari, tak susah pun. Walaupun kita tak berjumpa klien kita secara bersemuka, dan kita tetap boleh bersemuka secara maya. Dan ramai terbukti melalui maya ni dia berjaya close banyak kes. Dan juga kami di Badak Empire, kami sediakan training dan coaching. Okey, setiap bulan, setiap minggu, untuk make sure tuan-tuan dan puan-puan berjaya dalam bidang ni. Baik, macam mana saya baru masuk tapi saya tak tahu macam mana nak start? Jangan risau. Kita sediakan satu program yang kita panggil Badak Empire Rookie Support System, yang mana dekat program ini kita terapkan 8 step master skill module untuk rookie bergerak sebagai permulaan sebagai perunding takaful. Okey. Dan juga kita ada sesi recording training di YouTube. Kalau tuan-tuan dan puan-puan terlepas ataupun tuan-tuan dan puan-puan rasa macam pada masa kelas tu ingat lagi apa yang diajar tapi terlupa nak buat rujukan, boleh masuk pada melalui sesi training recording di YouTube. Okey, dan juga kita ada FB support group. Okey, kat sini macam-macam kita akan letaklah. Dari segi contoh video-video ataupun siaran-siaran langsung yang dibuat oleh pihak HQ. Okey.
dan juga apa-apa saja perkeliling ataupun notis yang diberikan oleh company. Right. Dan juga kita ada grup WhatsApp yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanyakan soalan dalam grup tersebut. Untuk tuan-tuan boleh share apa saja masalah untuk closing case ke, ataupun ada masalah untuk submission ke, tuan-tuan boleh gunakan platform ni. Right? Dan kita juga ada beberapa leader yang berjaya. Okey. Dan inilah tonggak kepada Badak Empire, yang mana kita ada 4 orang agency manager, iaitu Tuan Muhammad Yusof, Tuan Munir Osman, Tuan Dr. Munir Osman, Tuan Ashrafuddin dan juga Tuan Azizun. Kesemua mereka ini ialah anak-anak muda yang memulakan bidang takaful ni sejak dari bangku kuliah lagi, sebagaimana leadernya sendiri, iaitu Tuan Muhammad Rashdan. Ini antara 5 leader hebat yang ada dalam Badak Empire. Dan juga kita ada beberapa orang lagi leader yang kita panggil sebagai executive planner, yang boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk merealisasikan impian tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kejayaan menanti tuan-tuan dan puan-puan sekarang. Unlock your potential. Buka potensi anda. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan boleh berjaya sebagai perunding takaful. Saya sekata itu saja daripada saya. Dan saya harap apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan malam ini dapat memberi inspirasi untuk tuan-tuan dan puan-puan join sebagai perunding takaful di bawah Badak Empire Agency. Segala salah silap saya mohon maaf, dan segala kekurangan itu datang pada saya, dan segala baik itu datang pada Allah SWT. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.